اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل Kita baca sikit buku solat Syarah Bulughul Maram. Muka surat 68 Muka surat 48 muka surat 68 ayat hadis 180. Qala al-musannif rahimahullah an Ziyad ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man azana fahuwa yuqimu. Maksudnya daripada Ziyad bin al-Haris radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melakukan azan maka dialah yang berhak untuk iqamah. Siapa yang azan maka dia yang lebih berhak untuk qamat. Tapi hadis ni dipertikaikan, kita baca huraian dia. Hadis ini mempunyai sebab wurudnya, sebab datang hadis. Kalau Quran sebab nuzul, kalau hadis sebab wurud. Wurud ni mana datang. Dalam satu perjalanan Rasulullah SAW meminta Ziyad al-Haris as-Sudai melakukan azan untuk salat subuh. Setelah selesai melakukan azan, Bilal ingin melakukan iqamat. Jadi yang melakukan azan Ziyad al-Haris. Lepas dia melakukan azan, Bilal bangun nak qamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya saudara Suda ataupun Ziyad al-Haris telah melakukan azan, dan sesiapa yang melakukan azan maka dialah yang berhak melakukan iqamah. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang lebih berhak melakukan iqamah. Adakah sesiapa saja boleh melakukan iqamah ataupun orang yang azan lebih berhak melakukan iqamah? Jumhur ulama berpendapat muazzin adalah lebih berhak untuk iqamah berdasarkan hadis ni. Jadi majoriti ulama kata siapa yang patut qamat. Yang patut qamat ialah orang yang melakukan azan. Kecuali dia batal wuduk, dia tak ada, lainlah. Okey, itu majoriti ulama. Hadisnya apa? Dia pakai hadis yang kita baca ni. Tetapi lantaran hadis ini dipertikaikan statusnya sehingga ada yang mengatakan dhaif, ada ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Maka sebahagian ulama berpendapat siapa sahaja selain muazzin boleh melakukan iqamah dan tidak menjadi satu kesalahan. Tak salah. Cuma keutamaan ialah orang yang melakukan azan dialah yang qamat. Jadi dalam mazhab kita ataupun pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahawa beliau lebih menyukai jika iqamat tersebut dilakukan oleh muazzin dan bukannya orang lain. Adapun Az-Zaila pula berkata, menurut ulama kami iaitu ulama mazhab Hanafi, iqamat tidak disunatkan dilakukan oleh muazzin. Mana boleh dilakukan oleh siapa saja. Itu mazhab Hanafi. Begitu juga dalam mazhab Maliki, hanya Asy-Syafi'i dan Ahmad sahaja yang mengatakan orang yang muazzin, orang yang melakukan azan disunatkan dia juga mengiqamatkan solat. Menurut Imam Tirmizi, menjadi amalan kebanyakan ulama dengan mendahulukan muazzin untuk melakukan iqamah. Okey, dalam riwayat Abu Daud daripada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, aku pernah memimpikannya iaitu azan. Kita dah jumpa hadis Abdullah bin Zaid yang bermimpi dia melakukan azan ataupun ada seseorang yang bagi perkataan azan kepadanya, lalu dia beritahu kepada Rasulullah dan Rasulullah mengesahkan. Jadi dalam riwayat Abu Daud daripada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, aku pernah memimpikannya iaitu azan dan aku ingin melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berikanlah, ajarkanlah Bilal azan. Kamu tak payahlah ajar azan tu kepada Bilal. Kenapa? Kerana suara Bilal lebih merdu. Ini menunjukkan orang yang sepatut melakukan azan ialah orang yang suaranya sedap. Manakala Nabi bagi peluang Abdullah bin Zaid untuk melakukan iqamah. Jadi hadis ini juga menunjukkan apa? Siapa yang tak azan, boleh jadi nak qamat. Hadis ini menunjukkan bahawa harus bagi sesiapa sahaja melakukan iqamah walaupun bukan muazzin. Dalam konteks ini, sekalipun ada yang berpendapat bahawa Nabi Muhammad SAW memberi kebenaran kepada Abdullah untuk melakukan iqamah demi menjaga haknya yang menerima lafaz-lafaz. Jadi kenapa Nabi suruh Abdullah bin Zaid
melakukan mengqamatkan solat, sedangkan yang melakukan azan Bilal. Ada pendapat mengatakan Nabi nak meraihkan Abdullah bin Zaid. Sebab apa? Sebab azan tu adalah hasil daripada mimpi dia. Jadi Nabi nak raihkan. Okey, pengajaran hadis. Muazzin lebih diutamakan dalam melakukan iqamah. Yang kedua, diharuskan, bukan makna tak boleh langsung. Kalau orang lain nak qamat yang bukan muazzin, tak ada masalah, boleh. Cuma diutamakan muazzin. Yang kedua, diharuskan kepada sesiapa sahaja melakukan iqamah dan ia tidak menjadi hak muazzin sahaja. Yang ketiga, secara umum, orang yang pertama melakukan sesuatu adalah lebih berhak meneruskannya daripada yang lain. Kaedah umum. Siapa yang mula, dia habiskan. Yang keempat, masalah khusus. Maslahat khusus perlu dipelihara dan boleh didahulukan jika tidak bertentangan dengan maslahat umum. Wallahu alam. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران